Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya, Sami Sapin. Hari ini kita akan berkongsi ilmu tentang wabak udara. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, dalam satu perkongsian daripada Usaha Hanafiah Jabatan Agama Johor, dalam sesi muzakarah bersama pegawai-pegawai Masjid Kerajaan, kita membincangkan berkongsi ilmu tentang catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana dalam catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyatakan bahawa wabak udara akan berlaku selama 2 tahun mengikut pengalaman yang pernah berlaku di Mesir pada anggaran tahun 800 Hijrah yang lebih dan pada tahun yang sebelum-sebelumnya. Jadinya wabak udara ni misalnya kami lain, 2 tempoh yang sempurna, 2 tempoh yang berturut. Jadinya wabak udara ni akan tersilna dengan sendirinya. Senang cakap, wabak udara kalau berlaku, dia memang akan mengambil masa selama 2 tahun. Selepas 2 tahun, dia akan hilang. Itu ikut pengalaman yang lepas. Di mana apabila berlaku je wabak udara, proses pengasingan, kita tak boleh pergi kepada tempat yang ada wabak. Orang yang dalam kawasan yang ada wabak tak boleh keluar. Kalau dulu mereka guna cuka apple, sekarang dah banyak kita guna sanitizer. Macam-macam kaedah yang digunakan. Baik, dan dalam tempoh 2 tahun, mana-mana yang antibody-nya kurang, dia akan kena jangkitan. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani ni dalam catatannya menyatakan bahawa anaknya ada yang meninggal menjadi mangsa korban pada wabak udara. Okey, apapun, kita tutup dulu tempoh wabak udara 2 tahun ni. Kenapa tuan-tuan? Kerana hari ni kita nak berkongsi tentang apa berlaku pada tahun ketiga, keempat dan kelima, selepas habisnya 2 tempoh wabak udara ni. Habisnya tempoh 2 tahun wabak udara ni berlaku. Dalam catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia katakan bahawa pada tahun yang ketiga, tahun yang keempat, tahun yang kelima, kalau yang sekarang ni, kita dah biasa berjalan dengan udara yang tercemar, maka kulit kita bergesel dengan udara yang tercemar. Kita hirup udara yang tercemar. Untungnya 2 tahun pertama antibody kita kuat. Kita tak dapat gejala, tak ada simptom yang membuatkan kita sakit ataupun lemah. Maka apabila dah 2 tahun ni kita berjalan dalam udara yang beracun, kita hirup udara yang beracun, apa akan jadi? Pada tahun ketiga, keempat dan kelima, ada beberapa penyakit yang akan banyak yang hilang. Antaranya ialah sakit kulit, ruam-ruam, gatal-gatal, tumbuh bisul. Okey, itu yang pertama, luaran. Dalaman pula, masalah paru-paru, masalah pernafasan, mati mengejut, heart attack. Ini contohlah berkaitan pernafasan. Kerana apa? Kerana kita kena ingat, 2 tahun kita hidup dalam keadaan udara yang beracun. Sekarang ni mungkin antibody kita tahan, imunisasi kita tinggi. Maka bila dah banyak kali bergeser, tahun ketiga tu, keempat dan kelima, mungkin masa untuk kita kena, kalau kita tak berjaga-jaga dari sekarang. Maka Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dia cadangkan, dalam Islam, tuan-tuan, puan-puan pun dah tahu, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Maka apa Ibn Hajar Al-Asqalani ni dia kongsi,
untuk dalaman tuan-tuan, untuk dalaman dia cadangkan makan buah jambu batu. Okay. Buah jambu batu, sebaik-baik buah jambu batu ni ialah buah jambu batu yang berwarna merah ataupun kita panggil pink guava. Catatan tak menyatakan berapa banyak yang kita kena makan, berapa banyak yang kita kena ambil. Cuma catatan menyatakan bahawa nak makan sebelum tidur. Potong kecil-kecil, makan sebelum tidur. Ia adalah untuk latihan mulut lah, senaman mulut. Untuk kalau tak silap saya dalam catatan menyatakan meningkatkan ILU. ILU ni antara salah satu antibody diri kita. Jadinya selain daripada jambu batu, cuba kena ingat jambu batu ni ada dua. Satu jambu batu biasa warna putih tu, satu warna merah. Sebaik-baiknya warna merah. Cuma warna merah ni beli banyak kali botak kepala pasal harganya tinggi. Jadi itu ikut kemampuan lah. Baik, selain daripada buah jambu batu, kita ni digalakkan makan makanan sunnah, makan habatus sauda, minum madu, makan madu. Ini semua benda-benda yang meningkatkan imun diri kita. Baik, itu untuk dalaman tuan-tuan. Untuk luaran, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani mencadangkan bahawa kita mandi dengan air daun bidara. Banyakkan mandi dengan air daun bidara. Tak dapat air daun bidara, cari bunga-bunga yang mengeluarkan bau yang wangi. Tahu apa yang letak dalam baldi, mandi. Tu kalau kita mungkin kita panggil sebagai mandi bunga lah. Tak kira lah, yang penting bunga tu wangi. Letak dalam baldi, letak dalam bekas, besen ke apa ke, mandi. Jangan letak air teh bunga pula, bersemut nanti kan. Ataupun mandi dengan air garam. Okay, itu untuk cleansing luaran. Jadi ini adalah langkah-langkah pencegahan yang boleh kita ambil. Makan jambu batu, habatus sauda, madu, mandi air daun bidara, mandi air bunga kalau tak ada air daun bidara, bunga yang wangi, dan lepas tu mandi air garam. Baik, itu antara langkah-langkah pencegahan untuk kita hadapi tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Dan sekiranya COVID-19 ini dikategorikan sebagai wabak udara, maksudnya tempoh maksudnya kalau COVID-19 dikategorikan sebagai wabak udara, jumpa di Malaysia lebih kurang bulan 1 tahun 2020. Bulan 12 tahun 2021 baru genap 2 tahun. Dan kena ingat, kalau ikut catatan, sekiranya ini adalah wabak udara, maka kita berjaga pada tahun 2022, 2023, 2024. Untuk menghadapi tahun yang akan datang ni, maka kita berjaga dari sekarang. Amalkan pemakanan sunnah dan ikut catatan-catatan pengalaman-pengalaman yang lepas supaya kita dapat ambil iktibar daripadanya. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang pada kelemahan, kenaifan serta kejahilan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.